apabila doktor mengatakan bahawa penerima bantuan itu semakin ramai, adakah kerajaan sanggup untuk mengurangkan bilangan penerima ini demi terpaksa mengambil langkah yang tidak popular demi untuk mengatasi isu ini dengan menggunakan subsidi yang telah ditarik daripada golongan 30? Sebenarnya kalau kita tengok kat luar lah, di negara luar tu memang tak ada subsidi untuk T20. Okey, memang subsidi memang bersasar. Okey, tetapi kita lihat kerajaan kalau boleh semualah orang kata masa pandemik menerima akibat dia T20, B40, BO semua kena kesan dia. Cuma kita lihat selepas pandemik ni yang berjaya recover pulih dengan cepat sebenarnya T20 sebab mereka ada aset, mereka ada hartanah, mereka ada emas, mereka ada simpanan tetap, jadi mereka boleh pulih berbanding dengan B40 yang memang tak ada harta, jadi agak sukar untuk pulih seperti sebelumnya. Jadi itu satu lagi orang kata memandangkan T20 ni telah pulih, mungkinlah mereka boleh tak perlu menerima subsidi. Tapi kita lihat T20 ni macam saya sebut sebelum ni, klasifikasi tu kena perkemaskan. Bukan semua T20 yang orang kata pulih sepenuhnya ataupun mampu kalau subsidi ni ditarik balik. Memerlukan banyak perincian ataupun klasifikasi ataupun kriteria siapa yang sebenarnya layak dan juga tidak layak. Tetapi kalau kita nak lihatlah orang kata adakah ini merupakan penyelesaian the only solution? Sebenarnya tidak. Cuma dia paling mudah dibuat. Sebab kalau kita nak tengok punca kepada segala permasalahan sekarang, yang kaya makin kaya, yang miskin kekal miskin, adalah kita tidak melakukan lagi reformasi sistem monetary negara kita. Selagi kita berpaksikan kepada ekonomi hutang, mungkin kita tengok sekarang hutang kerajaan makin meningkat, hutang rakyat makin meningkat, selagi itu masalah tidak akan selesai. Ini adalah penyelesaian jangka masa pendek. Kita masih lagi tidak memikirkan bagaimana untuk memastikan tahap keberhutanan itu dapat turun. Makin meningkat. Jadi ia macam kata short term measure. Jadi reformasi yang saya sebutkan dalam sistem monetary negara kita ialah bagaimana kita boleh beralih kepada sistem berasaskan hutang kepada sistem berasaskan equity. Okey, yang mana untung rugi ditanggung bersama. Kita lihat sebelum pandemik, cukai sebelum keuntungan sebelum cukai 9 bank yang tersenarai di bursa saham, 9 bank tempatan, bank komersial tempatan, 35 bilion untung sebelum cukai. Masa pandemik 26 bilion, masih lagi untung, tak rugi. Sekarang ni dah naik dekat 40 bilion. Jadi macam mana tu? Apa yang ianya menghukum mereka yang terpaksa berhutang, tetapi mereka yang memberi hutang ni senang lenang. Bank negara Malaysia pun 2 tahun lepas untung dekat 5 bilion juga. Oleh itu, kekayaan tu tak sekata. Dan kalau setakat tarik subsidi amat kecil, ia tidak menangani isu yang besar ni. Itu yang saya lihat perlu juga ada orang kata langkah jangka masa panjang. Bagaimana sistem monetary itu dapat orang kata dibentuk semula supaya tidak berpaksikan kepada ekonomi hutang.